لا موجود إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala jua kita sama-sama dapat lagi berjumpa di dalam channel YouTube Ahli Suffah. Dengan mudah-mudahan berkat kita berjumpa ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan roh dan jasad pada satu masa yang akan datang, yang akan menghasil dan menatijahkan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Insya-Allah taala. Jadi pada malam ini insya-Allah saya nak berkongsi tentang taubat. Yang mana taubat hendaklah kita lazim, kerana taubat ini merupakan pakaian bagi orang-orang yang nak berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat merupakan perkara pertama yang menjadi perkara yang mahmudah, yang menjadi perkara yang terpuji bagi orang-orang yang nak berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ia bertaubat terlebih dahulu, nescaya tidaklah ia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna tak sampai, makna tidak sampai hasil maksudnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala kerana ia belum terlebih dahulu menyucikan dirinya daripada syirik dan dosa, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ila al-akhir ayah. Yang mana Tuhan berkata sesungguhnya innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah itu mencintai, mengasihi orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi dan mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Jadi terlebih dahulu apabila kita hendak berjalan, memulakan langkahan kita dalam perjalanan kita nak menuju Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menempuh pelbagai aqabah, sebelum kita menempuh pelbagai rintangan dan halangan, adalah perkara pertama yang menjadi perkara wajib bagi seorang salikin, bagi seorang yang nak berjalan menuju Allah taala itu ialah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala makna kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan, mensucikan lidah, anggota dan hatinya daripada sebarang syirik dan dosa, supaya agar ia bersih dan supaya ia suci untuk ia berjalan, untuk ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat ini ada tiga rukun taubat. Rukun taubat yang pertama ialah keluar daripada salah dan dosa yang kita buat, sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Kena keluar daripada dosa, tempat, keadaan, kelakuan dosa yang kita buat, dan kita kena keluar dengan keluar yang sungguh-sungguh. Kena ada jazam yang putus dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tanda beragama itu pertamanya jazam yang putus dengan barang yang diiktikadkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Makna jazam kena ada keputusan muktamad. Bila mana dah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan keluar yang sungguh-sungguh, dengan adanya jazam. Makna jazam yakni adanya keputusan muktamad. Aku keluar daripada daerah sini, daripada kelakuan ini, daripada kufur maksiat ini kepada iman dan taat, dan tak akan patah balik. Itulah rukun taubat yang pertama. Manakala rukun taubat yang kedua adalah menyesali, yakni menyesal dengan bersungguh-sungguh akan dosa-dosa dan perkara-perkara maksiat yang telah dilakukan. Menyesal. Dan yang ketiga rukun taubat itu berazam tidak akan berpatah balik, tidak akan kembali ke dalam dosa, ke dalam kelakuan dosa, ke tempat dosa yang dilakukan.
Ini 3 rukun taubat yang tak dapat tidak kena ada bagi orang-orang yang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama menambah lagi 1 rukun taubat menjadi ia akan 4 rukun taubat. Apa dia? Yakni memohon ampun dan meminta maaf kepada makhluk Allah dan memberi kemaafan dan memberi keampunan kepada makhluk Allah. Ini 4 rukun taubat, dan daripada 3 rukun taubat inilah yang menjadikan seseorang yang bertaubat itu sah taubatnya di sisi syarak. Kerana setiap perkara itu ada rukun. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala pun ada rukun. Apabila ia cukup 3 rukun ataupun keempat rukun yang ada yang saya sebut tadi itu, maka sahlah taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia tiada ada daripada 3 rukun taubat tersebut, atau hanya ada salah satu daripada 3 rukun taubat tersebut, maka tidaklah sah taubatnya. Ia hanya dinamakan menahan diri daripada melakukan dosa. Ada satu kisah berlaku di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang mana seorang lelaki yang selalu kita sebut dengan namanya taubat nasuha, dan Tuhan pun sebut namanya dalam Al-Quran. Yang kita baca, dan kalau kita orang beriman, kita akan terkesan dan sangat-sangatlah kita terasa dengan seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tuhan kata, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu, kembalilah kamu kepada aku dengan taubat yang nasuha. Tuhan tekan dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kita orang beriman, kita akan rasa akan sentiasalah kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasuha ini Tuhan kiaskan dalam Al-Quran tu dengan kamu hendaklah bertaubat wahai orang-orang beriman dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang seperti nasuha. Nasuha ini seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nasuha dia melakukan banyak perkara-perkara maksiat. Nasuha yang melakukan banyak perkara-perkara jahat dan perkara-perkara buruk, merampas harta-harta rakyat, menindas rakyat, dan pelbagai kezaliman lagi yang telah nasuha lakukan di dalam negerinya, di Bani Israel, di dalam kaum Bani Israel tersebut. Di mana nasuha ini dia mengumpulkan harta-harta rakyat dengan menindas, dengan menzalimi rakyat, menganiaya rakyat. Maka dia nak mendirikan satu mahligai yang menyerupai syurga. Mahligai ini dia dirikan dengan semua hasil rampasan ia yang ia ambil daripada penindasan ia kepada rakyat dia. Yakni dia ni seorang raja, maka dia nak mendirikan satu mahligai yang menyerupai syurga, yakni syurga dunia. Maka satu hari sudah siaplah mahligainya, maka dipanggillah seluruh rakyatnya untuk masuk dan memberikan komentar, memberikan kritikan apa yang tidak kena dengan mahligaiku ini, kerana aku telah mendirikan ia dengan sebaik-baik pendirian, dengan sebaik-baik aku telah melaksanakan, mengusahakan untuk mendirikan mahligai tersebut. Maka Allah Ta'ala takdir datang 2 orang habib, 2 orang kekasih Allah, 2 orang saleh masuk dalam mahligai tersebut. Bila masuk dalam mahligai tersebut, maka 2 orang habib ini, 2 orang saleh ini membuang air najis, membuang air besar dan air kecil. Bila buang air besar, air kecil, maka ditangkap oleh pengawal-pengawal nasuha. Bila ditangkap oleh pengawal-pengawal nasuha, maka ditanya oleh nasuha, wahai orang soleh, kenapa kamu buang air kecil dan air besar dalam bangunan, dalam mahligai yang aku dirikan ini dengan nilai yang paling tinggi? Kata habib dan orang soleh tersebut, ketahuilah bahawasanya air kencing dan berak aku, air kencing dan tahi aku, minta maaf cakap, ketahuilah bahawasanya najisku ini lebih mulia daripada mahligaimu. Kata 2 orang habib tersebut. Apa buktinya? Kata nasuha. Maka kata mereka itu, kerana najis kami tidak termasuk dan tidak terjebak dengan sebarang perkara yang haram dan syubhah, sedangkan kamu wahai nasuha mendirikan bangunan dan mahligai ini daripada hasil yang syubhah dan haram. Maka nasuha pun terkejut dan menggeletar nasuha apabila mendengar kata-kata daripada habib dan orang soleh tersebut. Tanya nasuha, bolehkah aku tahu lagi buktinya? Kata mereka itu, pergilah kamu berjumpa dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Maka tak kala pada malam tersebut, sebelum nasuha berjumpa dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, ia bermimpi
dalam ru'yah dia, dalam mimpi dia, Allah Subhanahu wa taala pamer dan tunjukkan kepadanya, wahai nasuha, inilah bangunan, inilah mahligai yang akan kamu raih, yang akan kamu dapat di dalam syurga esok, sekiranya kamu meninggalkan perkara-perkara haram dan perkara-perkara yang zalim, yang berbuat dosa kepada aku di alam dunia ini. Maka Allah Ta'ala bagi kepadanya itu tawaran. Allah Ta'ala bagi dan beri kepadanya itu satu tawaran yang hebat, yang 70,000 kali ganda lebih lawa, lebih elok daripada mahligai yang ada, yang ia dirikan di alam dunia tu. Kemudian bangunlah ia daripada tidur, bergegas ia, terus ia berjumpa dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bila ia menceritakan tentang hal dua orang Habib yang datang ke mahligainya, kemudian dia menceritakan tentang hal ia bermimpi, Tuhan berikan ia tawaran. Lalu ia bertanya kepada Nabi Allah Sulaiman, bagaimana Nabi Allah Sulaiman, aku ini patutkah aku menyahut seruan Allah? Maka kata Nabi Allah Sulaiman, sahutlah segera, kamu akan mendapat lebih daripada yang Allah Ta'ala tawarkan itu. Masya Allah. Maka nasuha pun segeralah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kerana ia nak kepada tawaran yang Allah Ta'ala berikan, tetapi ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ia nak pulang dan balik kepada Allah Subhanahu wa taala, nak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, wahai nasuha, keluarlah kamu daripada negeri kamu, keluarlah kamu daripada hal keadaan jahat kamu dan perkara-perkara maksiat dosa yang kamu lakukan, dan keluarlah kamu daripada tempat yang kamu duduk, pergilah kamu masuk ke dalam majlis ahli zikir, yakni majlis-majlis orang-orang sufi, dan jangan kamu keluar lagi daripada majlis tersebut hinggalah kamu mati. Inilah taubat nasuha. Ia keluar daripada salah yang ia lakukan, dia berazam tak patah balik, dan dia menyesal sungguh-sungguh dengan dosa yang ia telah lakukan. Maka kenalah kita tak dapat tidak sebagai seorang yang nak berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini, pertamanya sekali wajiblah kita membersih dan menyucikan diri kita daripada syirik dan dosa. Ini dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata guru kami dan kata ulama-ulama salihin, tidak akan sah taubat dan tidak akan cukuplah rukun taubat tersebut, melainkan dia, yakni seorang murid, seorang salikin itu memulakan perjalanannya itu dengan mengucap dua kalimah syahadah terlebih dahulu. Jadi anak kunci, jadi rahasia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini ialah dengan mengucap dua kalimah syahadah. Kerana Nabi Allah Adam alaihi salam pun telah dicerita dan dikisahkan kepada kita dalam kitab Qisasul Anbiya, yang mana Nabi Allah Adam alaihi salam tak kala ia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi, apabila ia disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar turun ke bumi, maka dilempar Adam itu di bumi Ceylon, di bumi India, dan Siti Hawa di bumi Jeddah. Maka tak kala itu Nabi Adam alaihi salam turun ia dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyarap, menangis selama 300 tahun bermunajat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga dikatakan setengah ulama air mata Nabi Adam alaihi salam yang menangis itu mengalir ia menjadi anak-anak sungai, dan terlebih manislah air mata Nabi Adam alaihi salam itu daripada manisnya gula dan madu. Dan air mata Nabi Adam itu disebabkan terlampau manis dan mengalir menjadi anak sungai, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan daripada bunga cengkeh dan sebagainya. Maka tak kala Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lalakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengakui, Nabi Adam menyesali. Nabi Adam alaihi salam itu terlebih dahulu ke depan mengaku salah ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak menyalahkan iblis, walaupun hakikatnya pada cerita yang sebenar itu iblislah yang menjadi punca ia jatuh ke bumi, yang menjadi punca ia keluar daripada syurga yang penuh dengan nikmat dan rahmat. Namun Nabi Adam alaihi salam tidak menyalahkan iblis. Kerana Nabi Adam alaihi salam itu terlebih dahulu menyalah dan menemplak diri sendiri, yakni mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan kata manusia ini innahu kana zaluman jahula. Manusia ini gopoh, manusia ini zalim atas diri mereka sendiri. Maka bila mana kita sudah ketahui kitalah manusia yang terlebih zalim, yang terlebih berbuat salah di atas diri sendiri berbanding orang lain, maka terlebih dahululah kita mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, seperti mana kisah Nabi Yunus alaihi salam, seperti mana Nabi Adam alaihi salam berdoa, Rabbana zalamna, ya Tuhan kami zalim diri kami.
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Inilah tasbih, inilah doa-doa orang yang nak memulakan perjalanan ia menuju Allah Subhanahu wa taala dengan menempelak diri sendiri, dengan mengaku salah akan diri sendiri yang membuat zalim dan lupa dan bodoh akan Allah Subhanahu wa taala. Maka terlebih dahulu bila mana ia menempelak diri sendiri, menyalahkan diri dia sendiri, Allah akan bukakan kepadanya itu futuhat. Jadi apabila Nabi Adam alaihi salam berdoa selama 300 tahun, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Adam, wahai Adam, angkatkanlah kepala kamu ke langit. Bila Nabi Adam angkatkan kepala ia ke langit, terbukalah pintu-pintu langit dan terlihatlah Nabi Adam di tiang-tiang arash. Terlihat ia dengan kalimat yang terpahat pada tiang-tiang arash itu, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teringatlah ia dalam syurga dahulu yang ia melihat banyak kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat taqwa yang terpahat itu dalam syurga dahulu. Lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dia bertawassul kepada Allah, dia bertawassul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dengan berkat nama yang berserta dengan namamu ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunkanlah aku ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Adam, aku telah ampunkan kamu. Bagaimana kamu bertawassul dengan nama tersebut? Kata Nabi Adam AS, ya Allah, sekiranya orang tersebut bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang mulia pada sisimu, tidak akan kamu sandingkan dan tidak akan kamu letakkan namanya itu bersebelahan dengan namamu ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Adam, benar, dialah cucu kamu, dia yang akan datang di akhir zaman, dialah yang akan menjadi penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan dialah kerana dialah aku jadikan sekaliannya ini. Jadi disebabkan Nabi Adam AS pun mengucap dua kalimah syahadah, sedangkan para Nabi dan Rasul SAW ini sunyi ia, yakni maksum ia daripada dosa dan silap. Apa yang berlaku ke atas mereka hanyalah sebagai satu pengajaran dan teladan buat kita untuk kita mengambil cara dan langkah bertaubat, mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita memulakan perjalanan kita. Saya menyeru kepada diri saya juga sekalian yang menonton ini, terutama kepada mereka-mereka yang mengaku murid. Marilah sama-sama terlebih dahulu kita mengambil langkah yang pertama sekali yang Tuhan seru dengan kata wa alzamahum kalimatat taqwa, yang Tuhan seru dengan kata ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka apabila kita mengambil segera apa yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibuat oleh para nabi alaihi wasallam, mengambil segera tapak sebagai seorang murid, memulakan perjalanannya itu dengan mengucap dua kalimah syahadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah nescaya kita akan jadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah seperti mana Allah Ta'ala seru, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kasih kepada mereka yang bertaubat, dan Allah Ta'ala kasih kepada mereka yang mensucikan diri mereka. Sucikanlah diri kita daripada syirik dan dosa. Suci pada jasad, suci kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar kita mandi wajib, kita mengambil air junub, dan hadas kecil kita mengambil wuduk. Maka telah terangkatlah hadas kecil dan besar pada diri kita. Kita jadi orang yang suci pada jasad, namun pada ruh kita hendaklah bersuci, nak mengangkat, nak membersih dan menyucikan ruh kita daripada syirik dan dosa, hati kita daripada syirik dan dosa, ataupun terikat daripada syirik dan dosa. Maka sucikan ia dengan mengucap dua kalimah syahadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah sebelum saya menutup tirai perbahasan atau perkongsian kita pada malam ini. Satu kisah berlaku di zaman Bani Israel, diceritakan di dalam kitab Jawharul Mawhub, yang mana ada seorang lelaki Bani Israel, ia ahli ibadah. Suatu hari di satu pekan di dalam kalangan Bani Israel itu ada satu rumah pelacuran. Yang mana seorang wanita ini tersangatlah ia lawa dan elok, dan tersangatlah ia tu cantik. Tiap-tiap hari dia menghiasi dirinya dengan kecantikan dan kejelitaan, dan tiap-tiap hari dia duduk di atas katilnya dalam keadaan dia membuka pintu rumahnya,
memberikan peluang untuk mereka-mereka yang melihatnya, yakni daripada kalangan lelaki, yang siapa-siapa sahaja yang melihat akan perempuan ini, nescaya tak dapat tidak pasti akan terkena fitnah kecantikan dan kejelitaan perempuan ini. Suatu hari ada seorang abid, seorang ahli ibadah dalam zaman Bani Israel ini lalu di hadapan rumah perempuan tersebut. Lalu ia di hadapan rumah perempuan tersebut, maka terlihatlah matanya itu akan kecantikan, keelokan, kederitaan perempuan yang sedang berbaring di atas katil menunggu pelanggan-pelanggan. Apabila tertarik ia, apabila terpesona ia dengan kecantikan perempuan dan wanita tersebut, maka teruslah ia bertanya, "Wahai wanita, bolehkah aku dapatkan kamu?" Kata wanita, "Kamu tidak akan peroleh akan daku melainkan kamu ada 10 dinar." Maka segeralah abid itu bergegas ke pasar, bekerja bertengkuh lumus demi mendapatkan 10 dinar. Maka bila ia peroleh 10 dinar, ia datang kembali ke perempuan yang jelita yang cantik tersebut untuk dengan tujuan ia bersetubuh, yakni dengan tujuan ia melakukan zina dengan perempuan yang cantik tersebut. Maka bila sampai ia di hadapan pintu tersebut, diberitahu ia, "Wahai wanita, telah aku peroleh 10 dinar emas, maka aku ingin mendapatkan akan kamu." Segera wanita tersebut bangun daripada katilnya dan mendapatkan lelaki tersebut, menarik ia masuk ke dalam bilik dan membaringkan lelaki tersebut di atas katil. Lalu tak kala berakhirnya wanita tersebut nak melakukan zina kepada lelaki tersebut, Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas pertolongan Allah, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mencampakkan satu ketakutan yang teramat dahsyat ke dalam hati lelaki yang abid tersebut. Lelaki abid tersebut melihat dirinya tu duduk di atas arash, dan Allah Ta'ala serukan kepadanya, "Wahai lelaki, wahai orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kamu takut kepada Allah, larilah keluar daripada rumah tersebut." Terkejut lelaki tersebut disebabkan Tuhan mencampakkan rasa takut yang amat dahsyat. Maka segeralah ia menolak perempuan tersebut. Tanya perempuan tersebut, "Wahai lelaki, apakah kamu tiada pernah melakukan perkara ini?" Kata lelaki tersebut, "Aku tidak pernah melakukan, melainkan inilah kali pertama aku nak melakukan dosa." Menggementarlah lelaki tersebut apabila ia mengatakan, "Inilah kali pertama aku nak melakukan dosa setelah sekian lama aku beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan aku berasa bersalah kepada Tuhanku yang setelah sekian lama ia mengurniakan nikmat yang banyak ke atasku untuk beribadah kepadanya, adakah sanggup aku menukar ibadah aku dengan melakukan satu dosa? Maka aku minta maaf, wahai wanita, ambillah 10 dinarku, aku hendak pulang." Lelaki tersebut pun lari dan tanya wanita tersebut, "Wahai lelaki, tunggu sebentar, di manakah kamu duduk dan apakah nama kamu?" Diberitahukan, "Sekian-sekian nama aku dan sekian-sekian tempat tinggalku." Maka wanita tadi berasa haibah, berasa tersentak, berasa terkejut dan nampaknya haibat pada lelaki tersebut. Seorang lelaki yang baru pertama kali nak melakukan dosa, sudah ia dicampakkan rasa takut akan Tuhannya. Bagaimana aku yang sudah berpuluh-puluh tahun tiap-tiap hari dan masa melakukan dosa. Oleh disebabkan ini Tuhan telah menegurkanku, maka pada hari ini aku berazam untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah mencampakkan hidayah dalam hati wanita yang derita tadi, yang pelacur tadi itu, disebabkan lelaki tadi itu datang nak bersama dengannya. Namun asbab lelaki tersebut lari, tak mau melakukan dosa yang pertama. Perempuan tersebut berasa terkejut dan berasa menyesal. Lelaki yang tadi tak pernah melakukan dosa, takut kepada Tuhannya. Aku ini tak ada rasa takut langsung ke Tuhanku. Hari ini aku berjanji aku akan taubat. Maka perempuan tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menukar pakaian-pakaiannya dengan pakaian yang lusuh dan buruk-buruk, tidak memakai apa-apa pakaian yang lawa-lawa, yang cantik-cantik, tidak memperhiaskan wajahnya. Dia memakai cadar pada mukanya. Satu hari dia berkehendak nak berkelana untuk berjalan pergi ke kampung ataupun qaryah lelaki yang datang nak berzina dengannya pada dahulu. Maka ia bertaubat, ia nak berkahwin dengan lelaki tersebut dengan niat ia nak berkahwin, menikahi akan lelaki tersebut. Maka dia datanglah ke kampung qaryah yang disebut oleh lelaki tersebut. Maka dia datang mencari lelaki tersebut. Dikabarkan orang ada seorang wanita mencari kamu, wahai abid. Maka diketuklah pintu rumah abid tersebut oleh wanita itu. Dibuka pintu rumah tersebut, si abid melihat wanita itu
dan teringat ia akan dosanya yang telah lalu yang ia teringin hendak bersekedudukan dengan wanita tersebut. Apabila ia teringat, segera Allah Ta'ala berikan rasa gerun kepadanya dengan dia berkata Allah. Lalu terjatuh dan tersembamlah lelaki tersebut hal keadaan ia mengucapkan Allah, matilah ia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu datang dengan tujuan nak menikahi akannya, maka lelaki tersebut telah mati kerana telah mengingati dosa yang telah lalu. Ini satu mati orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu tanda orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia bertaubat, ia akan sentiasa teringat akan dosa yang ia lakukan dan ia sentiasa berharap, ia takut kepada Allah Taala dan ia sentiasa berharap Tuhan mengampun akan dia. Maka wanita tersebut berjumpalah dengan orang ramai, bertanya siapakah waris, ada tak waris, ada tak kerabat dalam lelaki ini yang soleh yang aku hendak kahwin, aku hendak menikah akan dia. Ada seorang lelaki soleh yang ia sangatlah miskin dan papa kedana, tidak mempunyai harta. Namun disebabkan wanita tersebut nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perlukan bimbingan, maka ia kahwin juga dengan seorang lelaki soleh. Di zaman Bani Israel itu terbitlah daripada hasil perkahwinan wanita yang nak bertaubat ini dengan seorang lelaki yang soleh yang menjadi kerabat, yang menjadi sepupu kepada lelaki abid tadi itu, maka daripada hasil perkahwinan mereka lahirlah nabi-nabi dalam kalangan Bani Israel yang bukan rasul, yang pangkat mereka nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi kisah-kisah yang saya ceritakan, kisah-kisah yang saya kongsikan ini diharapkan mudah-mudahan memberikan pengajaran buat diri saya dan juga diri tuan-tuan dan perempuan yang menonton video ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu hidayah. Hidayah ini ramai yang dapat petunjuk, namun taufik tak ramai yang dapat. Taufik inilah yang kita hendak mendapatkan akan ia. Tak akan dapat kita akan taufik melainkan dengan bimbingan dan latihan daripada mursyid murabbi. Maka marilah sama-sama kita memulakan perjalanan perjalanan kita nak menuju Allah Ta'ala ini. Di samping sudah hampir bulan Ramadan Al-Mubarak yang semakin dinanti-nantikan, yang semakin ditunggu-tunggu oleh mereka-mereka yang kasih dan cinta akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulakan bulan Syaban, bulan Rajab, bulan Syaban ini sebagai permulaan untuk kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pakaian, inilah satu sarungan, satu salinan, satu persadutan bagi mereka-mereka yang nak jadi orang saleh dan orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk yang lemah daripada diri saya sendiri. Hakikat keduanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana keduanya itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-islam wal iman jama'a wa ala al-islam wal iman tawaffana wa alhaqna bis salihin. Allahumma ij'alna min at-tawwabin waj'alna min al-mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. لا موجود